Kita akan sama-sama menyambung kembali daripada perbahasan Sirah Nabawiyah. Sirah Nabawiyah yang telah pun kita berhenti pada usia baginda yang mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada usia baginda 53 tahun. 52 tahun. Betul tak? 52 tahun. Okey. 52 tahun. Baik. Kita ulang sikit tuan-tuan, pada usia Nabi sallallahu alaihi wasallam sekitar 51 tahun berlakunya berlakunya peristiwa Isra dan Mi'raj. Berkenaan Nabi baginda jadi Nabi umur apa? 40. Okey, 40. Mula umur 40, tuan-tuan tengok sampai umur Nabi 51. Berapa tahun? 11 tahun baru ada perintah solat. 11 tahun baru ada perintah solat. 2 tahun lepas itu hijrah ke Madinah. Maknanya setelah baginda menjadi seorang Nabi dan juga Rasul, tempohnya itu lama sangat. 11 tahun tuan-tuan berdakwah, kemudian barunya turun perintah salat dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Okey. Jadi selama baginda Nabi SAW belum difardukan ke atas baginda dan umatnya salat, apa yang Nabi bawa? Yang Nabi bawa adalah ajak manusia meyakini Allah Ta'ala itu Esa. Dan jangan mengambil selain Allah sebagai Tuhan atau kongsi baginya. Maknanya syirik. Dan mengajak manusia untuk mempercayai dan meyakini adanya negeri akhirat. Dua ini teras dakwah Mekah. Maknanya apa tuan-tuan? Bukan saya nak kata solat tak penting. Tetapi nak cerita pentingnya iman, nak cerita pentingnya yakin kepada Allah, nak sebutkan pentingnya percaya kepada akhirat, sampaikan 11 tahun berdakwah, pada tahun ke-11 atau usia 51 baru adanya perintah solat yang kita panggil tiang agama itu. Ini memberikan isyarat yang jelas kepada kita semua bahawa iman adalah sangat penting. Keyakinan adalah sangat penting. Iktiqad sangat penting. Maka ia mengatasi segala-galanya, hatta ibadah, iman itu lebih utama daripadanya. Sebab kalau tak beriman, macam nak beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, itu yang asasnya. Kemudian dalam usia 51 juga berlaku peristiwa perjanjian Aqabah. Kita dah sebut tuan-tuan dalam pertemuan yang lalu, 12 orang lelaki menyertainya. Kemudian Islam berkembang di Madinah dengan pulangnya 12 orang ini daripada perjanjian Aqabah balik ke Yathrib. Kemudian baginda mengutus seorang duta daripada kalangan sahabat untuk berdakwah di Yathrib. Siapa nama dia, ingat tak? Siapa dia? Baru sebut Selasa lepas tuan-tuan. Bukan Selasa tahun lepas, Selasa minggu ni. Sahabat yang dihantar menjadi duta mengajar agama di sana. Ya salam. Ummu Salamah orang sahabat pertama berhijrah. Yang ini duta yang dilantik untuk pergi berdakwah. Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair. Baik. Dengan kepemergian Mus'ab bin Umair berdakwah, mengajarkan Islam, mengajarkan Quran, mengajarkan perintah salat setelah salat difardukan, maka Islam berkembang dengan begitu pesat di Yathrib tanpa sebarang pertumpahan darah walaupun sikit. Tak ada gaduh-gaduh. Berbeza dengan Mekah. Maknanya orang kafir di Mekah tak sama ganasnya dengan orang kafir di Yathrib ataupun Madinah. Kerana kebanyakan mereka itu adalah ahli kitab yang pertama.
Yang keduanya mereka hidup dalam suasana seperti ahli kitab itu. Berbeza dengan di Mekah. Mereka hidup dalam keadaan musyrik. Okey, menyembah berhala, kemudian takut dengan kehilangan kuasa yang mereka ada. Lalu mereka bertindak ganas terhadap dakwah Islam yang lain. Berbeza dengan di Madinah. Jadi dua situasi yang berbeza. Bila Mus'ab pergi ke sana, bawa dakwah Islam, berdakwah, ajarkan agama, perkembangan Islam berlaku dengan begitu pesat. Boleh dikatakan semua rumah pernah dimasuki dakwah Islam. Baik, tuan-tuan, sambung lagi. Pada usia Nabi SAW 52 tahun, berlakunya perjanjian Aqabah yang kedua. Apa makna perjanjian Aqabah yang kedua? Maknanya adalah tadi masa usia 51 berlaku perjanjian Aqabah. Itu kita dah cerita selepas. 12 orang daripada Yathrib datang kemudian masuk Islam. Nabi buat perjanjian dengannya. Nabi kata apa? Tahun depan datang lagi sekali, kita buat satu perjanjian penting. Namanya Bai'ah Aqabah. Okey, Bai'ah Aqabah. Perjanjiannya penting, besar, tuan-tuan. Maka mereka pun datang setelah buat haji agaknya. Mereka pun bertemu Nabi di satu tempat. Pada masa yang ditentukan, mungkin di tengah malam, Nabi hanya ditemani oleh pakciknya yang belum Islam. Belum Islam. Namanya Abbas bin Abdul Muttalib. Ditemani pakciknya, pergi bertemu dengan kumpulan daripada Yathrib ini. Kumpulan daripada Yathrib ini yang dah masuk Islam. Dan mereka datang dengan jumlah yang lebih ramai daripada sebelumnya. Sebelumnya berapa orang? 12. Kali ini datang dengan 73 lelaki, 2 orang perempuan. Okey, kita dah cerita dah selepas. Nanti saya akan sambung. Dengan dilantik daripadanya 12 orang naqib. Naqib ni macam naqib usrah lah tuan-tuan, moderator. Tu, yang mana dia yang jadi ketua dalam perbincangan dakwah, perancangan dakwah, apa-apa, naqib 12 orang. Baik. Setelah itu, tuan-tuan, maka berlakulah peristiwa umat Islam berhijrah pada usia Nabi 52 tahun. Usia Nabi 52 tahun berlaku peristiwa penghijrahan. Siapa dia? Para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Siapa orang pertama yang berhijrah? Baru betul, Abu Salamah. Okey, Abu Salamah orang pertama berhijrah daripada kalangan para sahabat. Selesai. Dan berlaku peristiwa juga mesyuarat tergempar yang berlaku di mana? Tempat mesyuarat tu nama apa? Tempat mesyuarat. Saya cerita tak? Saya selepas. Namanya Darun Nadwah. Darun Nadwah ini adalah bilik mesyuarat penting. Maknanya kalau kat Mekah tu, dia ada tempat AGM dia. Kalau tergempar, ada benda penting nak putuskan cepat, semua akan berkumpul. Pembesar akan berkumpul di situ. Namanya Darun Nadwah. Tuan-tuan jangan namakan office dengan Darun Nadwah, tuan. Pasal ini tempat orang kafir Quraisy mesyuarat. Tuan-tuan tukar benda lain. Okey, tukar benda lain. Darul Hikmah ke? Tak apa. Jangan Darun Nadwah. Apa? Bunyinya memang sedap. Bunyinya memang sedap. Okey, baik. Tapi yang asaskan tempat mesyuarat ini adalah keturunan Nabi sendiri. Namanya Qusay bin Kilab. Faham tak? Nabi kita Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Oi? Oi? Bin Talib. Tuan-tuan tengok. Yang asaskan ini adalah Qusay bin Kilab. Baik. Kita detailkan sikit ya. Baik. Ini Darun Nadwah. Berlakulah mesyuarat pada waktu itu setelah mereka dengar orang Yathrib datang ke Mekah selepas buat haji, buat satu engagement perjanjian penting dengan Nabi SAW untuk
bersiap sedia mempertahankan Nabi SAW daripada segala apa yang akan berlaku kepada baginda kalau baginda hijrah ke Madinah. Perjanjian ini menjadikan orang kafir Quraisy semakin sakit. Sakit kenapa tuan? Dikatakan seperti orang gila. Seperti orang gila. Kenapa tuan-tuan? Dia kata kita nak seksa orang Islam. Kita nak bunuh mereka. Kita nak sekat dakwah. Tiba-tiba orang Islam dapat perlindungan di Madinah atau di Yathrib. Yang lebih mereka nak gila, orang Yathrib sudah berjanji setia untuk mempertahankan Muhammad kalau mereka pergi ke Yathrib. Memang dia tak boleh tahan. Buat mesyuarat tergempar. Mesyuarat itu memutuskan apa yang kita nak buat kepada Muhammad sebelum dia pergi ke Madinah. Maka tuan-tuan, cadangan pertama mengatakan apa? Kita buang dia daripada negeri Mekah. Pergi jauh-jauh. Macam saya cerita hari tu tuan-tuan, buang jauh-jauh. Buang. Tapi dia tak cakap lah kat mana jauh tu tuan. Ethiopia ke? Buang ke Cameron Highland ke? Buang ke Sungai Siput ke? Dia tak sebut. Enggak. Yang maknanya tak sebut, maknanya jauh. Okey, biar tak dapat ni. Hadirin semua, maka cadangan itu tidak dipersetujui. Mereka kata, kita semua tahu Muhammad ini orangnya tutur katanya baik. Lafaz ucapannya fasih. Dia juga memiliki karakter yang sangat orang boleh tertarik dengannya. Kalau kita buang di mana-mana tempat, di tempat itu dia akan bina pengikut yang baru. Tak boleh. Cadangan ditolak. Diutarakan cadangan kedua. Apa dia? Apa kata kalau kita penjarakan saja Muhammad di dalam Mekah sebagaimana penyair-penyair yang tak ikut kita penjarakan sampai mati. Cadangan ini mendapat bangkangan. Kenapa? Dia kata kalau kita penjarakan Muhammad di Mekah, kita semua tahu bahawa pengikut-pengikutnya lebih mencintai Muhammad berbanding anak dan isteri mereka. Kalau kita penjarakan mereka di dalam Mekah, pastilah pengikutnya akan mempertahankan atau cuba melepaskannya dan akan berlaku perang saudara dalam Mekah. Kita tak nak perang saudara di kalangan kabilah. Cadangan ditolak. Cadangan ketiga. Cadangan ketiga inilah yang disetujui. Iaitu kita ambil keputusan bunuh saja. Kita ambil keputusan bunuh saja. Tuan-tuan, bila keputusan diambil untuk ni dah habis tuan-tuan, pewanginya dah habis. Dia bunyi nyek tapi tak keluar. Okay. Baik. Baterinya ada, pewanginya habis. Dah tahu lah tuan-tuan. Oh sebab nak cuti ya. Ngam-ngam tuan-tuan. Akhir tahun dia habis. Baik. Hadirin semua, saya bertiap mana tadi? Baik. Cadangan ketiga mengatakan kita bunuh saja. Tuan-tuan, dan cadangan ini dipersetujui bahkan dicadangkan oleh sebenarnya syaitan yang menyerupai seorang lelaki tua berpakaian dengan pakaian orang Najd. Najd, dia kata bunuh. Ada kata cadangan ini daripada Abu Jahal. Lalu semuanya setuju. Cuma teknikal pembunuhannya itu mereka mengatakan kita bunuh dengan cara setiap wakil kabilah Quraisy ini datangkan wakil daripada orang muda bawa pedang. Maknanya kalau ada 7 kabilah, 7 hantar wakil orang muda bawa pedang. Maknanya apa? Maka semua orang akan bunuh Muhammad secara serentak. Serentak. Apa rasionalnya serentak? Supaya pakcik Nabi atau keturunan Nabi tidak boleh tuduh siapa pembunuh sebenar. Sebab serentak. Dia kata kamu kata aku kenapa? Orang ni membunuh juga. Aku kenapa? Jadi tak boleh nak tentukan siapa pembunuhnya. Jadi tak boleh nak tuduh siapa pembunuh sebenar. Itu tujuan mereka. Tuan-tuan, mesyuarat pun setuju. Allah mengkhabarkan apa yang mereka bincangkan itu kepada Nabi. Lalu baginda terus pergi ke rumah Abu Bakar As-Siddiq setelah mendapat perintah atau izin untuk berhijrah. Sahabat dah pergi dah. Ramai dah. Jalan satu. Suhaib Ar-Rumi jalan. Ni jalan Sayyidina Uthman berjalan dan sebagainya. Pergi dah. Tinggal Nabi dan beberapa orang sahabat yang lain yang tidak pergi lagi. Nabi pergi ke rumah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, lalu ketuk pada pintu rumahnya. Kemudian Sayyidina Abu Bakar terkejut, Nabi datang malam-malam. Tuan-tuan, kata Sayyidina Abu Bakar, wahai Rasulullah, kalau ada apa-apa hajat aku boleh datang kepadamu, tak perlu datang ke rumah. Tuan-tuan, itu maknanya
itu adab Abu Bakar kepada Nabi SAW. Lalu baginda mengatakan, aku telah diperintahkan atau diizinkan untuk berhijrah. Sedangkan sahabat semua dah pergi dah. Nabi kata, aku telah diizinkan untuk berhijrah. Kata Abu Bakar As-Siddiq, as-suhbatu ya Rasulullah, adakah aku menjadi temanmu dalam hijrah wahai Rasulullah? Baginda Nabi SAW menjawab, na'am, ya, kamu akan menjadi temanku di dalam hijrah ini. Menangis Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu kerana terpilih untuk menjadi sahabat dan teman Nabi di dalam hijrah Nabawiyah. Okey, dalam hijrah Nabawiyah. Maka menangis dia, kata Asma binti Abi Bakar, tidak pernah aku melihat seorang yang menangis kegembiraan sebagaimana melihat bapaku menangis kerana gembira terpilih menjadi sahabat Nabi SAW. Baik, pergi tuan-tuan. Berjalanlah terus. Nabi SAW balik ke rumah, menyusun strategi. Sayyidina Abu Bakar siapkan anak-anaknya, siapkan pengintip, siapkan pemandu perjalanan, siapkan makanan, semua bawa di rumah. Jadi Nabi kata, kita jumpa di satu tempat. Ini namanya strategi. Strategi. Nabi balik, panggil Sayyidina Ali. Sayyidina Ali baring di atas katil Nabi, selimut dengan selimut Nabi. Nabi bagi tahu Sayyidina Ali, wahai Ali, di bilik ini, harta ni milik Fulan bin Fulan. Pulangkan balik nanti kat dia. Yang harta ini milik Fulan bin Fulan. Pulangkan balik dekat tuannya. Yang harta ini milik orang sekian dan sekian. Pulangkan balik. Kebanyakan harta itu semuanya milik orang kafir Quraisy. Maknanya orang kafir Quraisy dia sangat tak suka dakwah Nabi. Tetapi semua orang percaya dengan sikap jujur Nabi. Duit-duit mereka simpan kat Nabi. Jadi sebelum hijrah, Nabi kata kepada Ali, wahai Ali, nanti telah aku berhijrah, pulangkan balik duit ini kepada empunyanya. Yang ini kepada empunyanya. Yang ini kepada empunyanya. Tengok tuan-tuan. Sikap Nabi itu dipercayai. Walaupun orang membenci dakwahnya. Hadirin semua, maka pada malam itu mereka pun pergi mengepung rumah Nabi SAW. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sudah keluar rumah, siapkan anak-anaknya. Namanya Abdullah bin Abu Bakar menjadi pengintip. Asma bin Abu Bakar binti Abu Bakar menjadi tukang bawa makanan. Abdullah bin Fuhairah menjadi gembala kambing yang akan tutup jejak kaki. Kambing tu bawa lalu bagi tutup jejak kaki. Kemudian ada seorang lelaki, seorang budak ataupun lelaki yang pakar dalam bidang perjalanan padang pasir. Beliau dilantik untuk Abdullah bin Uraiqid untuk menjadi pemandu perjalanan. Ini strategi Abu Bakar yang siapkan. Nabi balik ke rumah. Hadirin semua, pada malam itu, orang-orang kafir Quraisy yang niatnya datang nak bunuh Nabi telah mengepung rumah Nabi SAW. Tapi dia intai tengok, wah dia lagi tengah tidur, biar tidur. Nanti dah malam gelap, nak masuk pagi, kita serbu ramai-ramai, bunuh. Rupanya yang sedang baring itu adalah Ali bin Abi Talib. Tuan-tuan, lantas baginda pun mula nak keluar daripada rumah. Ketika mana baginda nak keluar rumah, baginda mengambil segenggam tanah. Okey, lalu baginda membacakan firman Allah daripada surah Yasin ayat 1 hingga 9. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ila al-adhqani fahum muqmahun wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Dan kami jadikan di depan mereka itu penghalang, tak nampak. Dan di belakang mereka itu penghalang. Fa'aghshaynahum, dan kami tutup pandangan mata mereka, lantas mereka tidak dapat melihat. Dikatakan baginda baling debu tanah itu, ada yang kata tiup, tak apalah tuan-tuan. Yang penting dikatakan tidak ada yang mengelilingi rumah Nabi, melainkan debu itu terkena pada mereka dan mereka terlelap tidur. Okey, tuan-tuan. Jadi kalau ngantuk tu tuan-tuan, baca ayat Yasin 1 hingga 9. Semoga terus lena begitu. Jadi tuan-tuan, maka mereka pun tak nampak. Nabi keluar daripada rumah dalam keadaan mereka tak nampak
lena tertidur. Jadi masyarakat kita di Malaysia, kalau dengar ceramah macam ni, inilah pelajaran yang boleh ambil. Kalau nampak JPG atau polis trafik, baca ayat ini. Banyak cerita sirah tu, orang kata dapat belajar apa? Dapat belajar yang ini. Iaitu baca waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum untuk elak JPJ dan polis trafik. Allahu akbar. Tuan-tuan, peristiwa hijrah lagi besar pelajarannya. Yang itu pun tak apalah tuan-tuan nak buat, tapi lebih besar pelajaran hijrah daripada apa yang biasa kita fahami. Baik, selesai. Maka keluarlah Nabi SAW daripada rumah baginda dalam keadaan mereka tak perasan, bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar dalam perjalanan tempat yang telah dipersetujui. Kemudian terus meluru masuk ke dalam Gua Sur. Tuan-tuan, dalam perjalanan ni ada cerita sebenarnya, tapi saya tak nak jimatkan masa. Tuan-tuan, terus ke Gua Sur. Sampai di Gua Sur, Abu Bakar menunjukkan kecintaannya kepada Nabi. Bersihkan Gua Sur sebelum Nabi masuk. Tengok benda-benda yang akan menyakiti Nabi, dibersihkan, dibuang, kemudian bagi Nabi masuk. Keletihan pada malam itu menjadikan Abu Bakar As-Siddiq tidur di atas riba Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan Abu Bakar tidak bergerak atau berganjak supaya tidak membangunkan Nabi SAW. Pendekkan lagi ceritanya tuan-tuan, maka orang kafir Quraisy cuba untuk mencari Nabi SAW, lalu memerintahkan. Tuan-tuan, Allah Ta'ala nak bagi kemenangan kepada hambanya tuan-tuan, caranya senang je. Bila mereka dah cari sampai betul-betul kat pintu gua. Kalau mereka tunduk macam ni je, nampaklah dah sampai pintu dah. Tapi waktu nak tunduk tengok, ada serangan laba-laba. Lantas diilhamkan ataupun dilintaskan pada hatinya, takkan ada orang masuk. Kalau ada orang masuk, bisa serangan laba rosak. Dah, itu je. Ada burung merpati pula kat tepi. Kalau ada orang masuk, mesti burung merpati dah lari terbang. Jadi dia tak payah. Itu rupanya cara Allah menangkan hambanya. Tahu tak? Dengan logik, dengan makhluknya. Dah. Lantas mereka pun patah balik. Tuan-tuan, tak jumpa. 3 hari. Tuan-tuan ingat. 3 hari duduk dalam Gua Sur. 3 hari. Selepas 3 hari, baru teruskan perjalanan. Siapa yang hantar makanan 3 hari itu? Asma binti Abi Bakar. Okey, Asma binti Abi Bakar. Baik, sambung lagi perjalanan. Terus baginda berjalan, tuan-tuan, dalam perjalanan hijrah. Habis. Umur baginda Nabi SAW 53 tahun. Ini kita belum masuk kan? Baru masuk. Tengok tuan. 53 tahun. Tuan-tuan. Tengok. Pada 12 Rabiul Awal. Lebih kurang. Kalau ada beza dari sudut catatan. Tuan-tuan, dari sudut catatan lebih kurang 12 Rabiul Awal. Tuan-tuan, baginda Nabi setelah 14 hari berada di Quba. 14 hari berada di Quba. Tahu Quba? Quba ni dekat dengan Masjid Nabawi. Tuan-tuan tengok ni, 12 Rabiul Awal, usia baginda lebih kurang 53 tahun, hari Jumaat. Adalah hari Nabi masuk ke Mekah, ke Madinah. Berjalan daripada Quba. Quba dikatakan masjid pertama yang dibina dalam perjalanan, ataupun maknanya Masjid Haram itu memang daripada dulu dah, zaman Nabi Ibrahim lagi. Tuan-tuan, sebelum Ibrahim lagi, Quba yang pertama dibina. Daripada Quba Nabi berjalan nak masuk ke Madinah. Masuknya itu pada hari Isnin pada bulan 12 Rabiul Awal, hari Jumaat. Wallahu alam. Kalau ada beza pada catatan sejarah. Maknanya mungkin bezanya 15, 13. Sebab sirah ni dia macam tu. Sirah ini dia akan ada banyak riwayat. Tetapi lebih kurangnya begitu. Okey? Catatan rujukan sirah saya menyebutkan 12 Rabiul Awal, hari Jumaat. Masuk. Hadirin semua. Masuknya Nabi ke Madinatul Munawwarah pada 12 Rabiul Awal disambut dengan penuh keriangan dan kegembiraan. Maksudnya macam mana tuan-tuan? Maknanya orang ini ternanti-nanti setelah dengar Nabi keluar daripada Mekah, mereka tunggu dekat perbatasan negara Madinah.
nak tunggu Nabi yang mereka dah beriman. Waktu tu orang Islam dah ramai dah dekat Madinah. Nabi belum sampai, orang Islam dah ramai. Ini pahala-pahala orang Islam ni tuan-tuan, semuanya ada dalam kantong amalan siapa? Mus'ab bin Umair. Dia yang berdakwah, ajar ilmu sampai Islam tersebar banyak di Yathrib, melainkan orang Yahudi yang masih tak masuk Islam. Tuan-tuan, Mus'ab bin Umair punya kerja. Tuan-tuan, mereka tunggu Nabi tak sampai. Dah tengah hari, balik rumah. Pergi lagi, esok pagi, tunggu, dah tengah hari, Nabi belum sampai, balik lagi ke rumah. Pergi lagi, tuan-tuan, berhari-hari tengok. Sampai satu masa, ada seorang Yahudi ni, dia panjat pokok kurma. Agaknya nak ambil buah kurma lah. Sampai dekat atas tu, dia tengok ada kelibat 2 orang daripada jauh. Dia pun menjerit. Lebih kurang lah tuan-tuan. Wahai orang Islam, orang yang kamu tunggu-tunggu dah sampai. Dah sampai. Semua keluar berlari-lari pergi ke tempat masuk Madinah. Lalu mereka bergembira. Ada yang menepuk kompang. Budak-budak menyanyi. Orang-orang tua bergembira nak menyambut kedatangan Nabi SAW. Lalu masuklah Nabi SAW ke Madinatul Munawwarah. Disambut dengan nyanyian, kegembiraan, nasyid dan sebagainya. Gembira. Maknanya orang dulu punya lah. Tepuk ke. Begitu selamat datang begitu. Ada yang menyatakan, riwayat mencatatkan, Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina alillahi da'. Macam itulah tuan-tuan. Ada masuk, bila masuk tuan-tuan, semua orang buka barisan laluan. Nabi pun lalu. Macam tuan-tuan pernah tengok Ratu Elizabeth lalu dekat UK tu, dia jalan dengan kuda dia, tepi-tepi ada orang duduk. Tuan-tuan, Nabi kita jauh ribuan kali ganda daripada Ratu Elizabeth. Tuan-tuan, maka berjalanlah Nabi kita, orang semua ke tepi, lalu mengatakan, alangkah baiknya kalau dapat berjiran dengan Rasulullah. Semua je gembira menyambut kedatangan Nabi. Kalau boleh Nabi duduk rumah kami, ya Rasulullah duduklah rumah kami, ya Rasulullah duduklah rumah kami. Tuan-tuan, Nabi tak nak kecewakan mereka sebab tak duduk rumahnya. Ini akhlak Nabi. Nabi tak nak kecewakan mereka. Nabi kata, maaf aku tak boleh duduk rumah kamu. Tak. Kalau Nabi kata, aku duduk rumah kamu, orang lain semuanya akan sedih. Jadi apa cara Nabi? Nabi kata begini. Nabi kata, unta ini diperintahkan oleh Allah. Di mana